Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali kita kepada subjek sains. Kali ini kita akan belajar tajuk kecil iaitu sistem peredaran darah. Okey, khusus untuk sains tahun 5. Gambar di sebelah kanan kamu akan tengok banyak saluran darah yang ada dalam tubuh manusia. Kita akan perincikan lagi. Okey, dalam sistem peredaran darah ada bahagian-bahagian yang tertentu yang penting yang kita perlu ingat. Antaranya ialah yang pertama, saluran darah. Okey, saluran darah. Saluran darah ni tugasnya adalah untuk membekalkan darah ke seluruh tubuh. Dalam saluran darah ada darah. Okey, darah. Okey. Kenapa darah sangat penting pada tubuh manusia? Kerana dalam darah tu ada nutrien, sumber makanan, ada oksigen yang diperlukan oleh badan kita dan juga ada air yang akan dihantar ke seluruh tubuh. Okey, dan yang seterusnya kita bahagian yang penting yang kita perlu tahu adalah di kiri dan kanan ni ada peparu. Nombor 3 Nombor 3 ada peparu. Okey, peparu ni adalah sistem pernafasan kita di mana gas oksigen akan disedut masuk melalui hidung, dia akan terus ke peparu. Manakala gas karbon dioksida akan dilepaskan. Okey, di mana oksigen tu akan masuk ke peparu dan diserap ke dalam darah dan akan dihantar kepada jantung. Jantung berada di antara dua peparu kiri dan kanan. Itu adalah bahagian yang keempat yang kita kena tahu. Apa fungsi jantung? Jantung ni adalah satu pam yang akan mengepam darah ke seluruh tubuh melalui saluran darah. Okey. Ini adalah ciptaan Allah yang sangat kita kagumlah. Kerana dalam tubuh kita ada pam yang automatik boleh bekalkan darah ke seluruh tubuh. Okey. Seterusnya, ini adalah bahan grafik yang kita asingkan daripada tubuh manusia, yang mana yang pertama kiri dan kanan ni adalah peparu. Okey, di sebelah kiri dan kanan peparu. Okey, peparu, apa tugas peparu? Ia adalah untuk tempat pertukaran gas oksigen. Okey, gas oksigen dan gas karbon dioksida. Okey, yang mana gas oksigen diperlukan oleh tubuh kita dan gas karbon dioksida akan dilepaskan keluar melalui sistem pernafasan tadi. Okey, yang seterusnya yang di tengah ni adalah jantung. Jantung ni yang kita tahu untuk mengepam darah. Okey, mengepam darah ke seluruh tubuh kita. Okey, melalui apa? Melalui saluran darah. Okey, melalui saluran darah. Jadi saluran darah adalah untuk mengangkut, mengangkut darah ke seluruh tubuh. Yang mana beza antara jantung dengan saluran darah tadi, jantung adalah untuk mengepam, saluran darah adalah untuk mengangkut. Okey, ini grafik kalau ada keluar dalam soalan, kamu boleh faham. Okey, kadang-kadang diberi juga grafik seperti ini. Apa yang kita nak faham grafik seperti ini? Jantung diletakkan di bahagian tengah, manakala anak panah ini yang turun ke bawah ini adalah dianggap sebagai saluran darah yang akan membawa darah. Okey, saluran darah lebih oksigen. Maksudnya oksigen ni darah yang beroksigen yang diperlukan oleh badan kita lah akan dihantar ke mana? Ke tubuh manusia. Okey. Setelah tubuh manusia menggunakan darah yang lebih oksigen, dia akan keluar semula melalui saluran darah inilah dan dia akan jadi saluran darah
yang lebih karbon dioksida. Maksudnya dia akan jadi darah yang lebih karbon dioksida yang tidak diperlukan oleh badan dan dihantar semula ke jantung. Manakala jantung akan pump semula darah kita ke arah peparu. Di peparu akan berlaku satu proses pernafasan di mana kita akan bebaskan gas karbon dioksida tadi keluar. Okey. Oksida tadi keluar, manakala kita akan sedut semula melalui hidung, iaitu gas oksigen daripada luar masuk ke peparu. Kemudian diserap ke dalam darah. Daripada darah tadi akan dihantar semula, dipam semula ke jantung dan jantung sekali lagi akan pam semula ke tubuh manusia. Ini adalah pusingan sistem peredaran darah yang akan berlaku selagi kita bernafas. Selagi kita bernafas. Selagi kita hiduplah. Okey. Ini sistem peredaran darah. Seterusnya ini adalah situasi dan kita nak tengok kesan dia pada sistem-sistem lain. Situasi ini adalah tangan patah lah. Okey, ataupun patah tulang. Okey. Okey. Apa kesan dia pada sistem lain? Dia akan mengganggu sistem peredaran darah. Yang patahnya kat mana? Kat sini, kat sini, kat sini dan bahagian ni. Okey, jadi kalau sistem peredaran darah terganggu, kemungkinan akan menjadi lembam dan bengkak-bengkak lah. Okey, yang kedua dia akan juga mengganggu sistem rangka. Okey, rangka ni maksudnya sistem tulang. Tulang kita akan jadi lemah, tidak boleh buat pergerakan yang lasak. Okey, ini bila berlakunya situasi patah tangan atau tangan patah. Okey, ini adalah situasi tercekik. Tercekik yang mengganggu laluan pernafasan kita di bahagian tengkuk. Jadi dia akan mengganggu sistem apa? Okey, dia akan mengganggu sistem pernafasan lah. Okey, kita nak bernafas keluar masuk hidung dengan mulut melalui saluran leher tadi, tengkuk tadi akan pergi ke peparu. Jadi di tengah-tengah tu terganggu. Yang kedua dia juga akan mengganggu sistem pencernaan. Okey. Pencernaan ni maksudnya badan kita akan buang bahan-bahan yang tidak diperlukan. Apa yang nak dibuang melalui saluran tengkuk ni? Iaitu gas karbon dioksida. Jadi nak buang melalui sistem pernafasan tadilah. Ini akan terganggu apabila berlakunya tercekik. Sama ada kita tercekik tulang, tercekik benda-benda yang keras di bahagian laluan tengkuk. Okey. Okey, seterusnya kamu boleh buka buku Activity Science Success A+. Cuba tengok pada muka surat 19 hingga 22. Kamu boleh buat tajuk sistem peredaran darah dan juga sistem rangka. Harapnya kamu boleh memahami, insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.